Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Pengumuman Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada 16 Oktober lalu mengenai kemasukan squash untuk Olimpik Los Angeles 2028 merupakan berita gembira buat Malaysia. Sehubungan itu, khidmat bekas jaguar dunia Datuk Nicol and David diperlukan dalam membuat persiapan awal. Kali ketiga telah bermesyuarat pada hari ini. Menteri Belia dan Sukan Hadayo telah meminta Datuk Nicol bersama ahli jawatankuasa RTG untuk bekerjasama dengan semua pihak berkaitan untuk membangun pelan strategik dan kolektif. For LA 2028, the entire nation is excited about the prospect of squash contributing goal in 2028. But there's a lot of planning that needs to be done now, and the committee, we have tasked Datuk Nicol David to come up with the plan on how RTG will support squash. Perkara itu diumum selepas mesyuarat Jawatankuasa RTG di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kem squash negara dilihat memiliki potensi untuk mencipta sejarah selepas pencapaian memenangi 3 peringkat emas di Sukan Asia Hangzhou baru-baru ini. Sementara itu, atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan menerima suntikan semangat baru bagi memburu tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ini selepas namanya disenaraikan dalam program RTG. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Birmingham 2022 itu menjadi atlet terbaru disenaraikan dalam program itu. Anik menepati kriteria kelayakan selepas berada dalam kedudukan 10 terbaik ranking Olimpik. Sementara itu, skuad hoki lelaki negara disingkirkan daripada program RTG selepas gagal memenangi pingat emas Sukan Asia Hangzhou. Prestasi hamba itu juga menyaksikan Speedy Tigers kini tercicir ke ranking ke-12 dunia. Macam YB Hana mention tadi that our included in the RTG ni because kita top 10 before this. So now kita selepas Asian Games kita terkeluar daripada top 10. So of course macam RTG we have the criteria. So of course kita akan ada qualifier in January. So hopefully the players, the team and so on will focus and to give their best to get into Olympic. Peluang untuk kembali tersenarai masih terbuka sekiranya skuad kendalian Arul Selvaraj itu berjaya melepasi pusingan kelayakan Olimpik Paris Januari depan. Nasib sama turut dialami dua bergu campuran profesional negara Tan Kian Meng, Lai Pei Jing dan Goh Sun Huat, Chevron Jamie Lai yang digugurkan ekoran prestasi tidak meyakinkan sepanjang tahun ini. Lita Antarabangsa Sepang SIC kini dikenali sebagai Lita Antarabangsa Petronas Sepang. Ia selepas pemeteraian perjanjian hak penamaan selama 3 tahun antara Lita tersebut dengan syarikat minyak dan gas nasional itu. Pengumuman itu dibuat menjelang perlumbaan MotoGP Malaysia 2023 dari 10 hingga 12 November ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Ahsan Shafriman Hanif dalam satu kenyataan berkata, kerjasama itu akan membawa lebih impak dan lebih banyak jenama akan mengambil peluang daripada nilai tambah itu. Kolaborasi itu melambangkan visi kedua-dua pihak untuk terus mengangkat kedudukan Malaysia sebagai destinasi sukan dan hiburan. Sementara itu, Pengurus Besar Kanan Perhubungan Strategik dan Komunikasi Kumpulan Petronas, Datin Anita Azrina Abdul Aziz berkata, beliau berbesar hati memulakan usaha sama baru itu dan komited dalam menyokong pertumbuhan industri sukan dan hiburan di Malaysia. Bintang Argentina Lionel Messi terus mencipta sejarah tersendiri apabila memenangi gelaran Ballon d'Or ke-8 dalam karirnya. Kejayaan membantu skuad kebangsaannya merangkul trofi Piala Dunia tahun lalu sekali lagi membawa tuah buat pemain berusia 36 tahun itu. Messi yang kini beraksi bersama klub Inter Miami meledak 7 gol dalam kejuaraan di Qatar itu dan dinobatkan pemain terbaik. Lebih bermakna, kemenangan itu diraih Messi biarpun dengan kehadiran bintang-bintang baru lebih muda seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Haaland yang meledak 52 gol dalam 53 penampilan untuk Manchester City ketika menjuarai treble musim lalu menduduki tempat kedua. Manakala penjaring terbaik Piala Dunia Mbappe di kedudukan ketiga. Sementara itu, pemenang Piala Dunia Wanita dari Spanyol, Aitana Bonmati mengungkuli kategori wanita. Bonmati juga menjadi tonggak Barcelona ketika menjuarai Liga Juara-Juara Eropah musim lalu selain turut dinobatkan sebagai pemain wanita terbaik UEFA. Ladies and gentlemen, the women's Ballon d'Or this year. Sekian Stadium RTMH Klik dan berita perdana. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Berani, tekad perpaduan, penuhi harapan.